Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua? Harapnya sihat-sihat sentiasa. Kalau boleh hello lah kawan supaya mereka join juga ataupun paling kurang pun melihat video online yang saya buat ni. Okey, jadi ringkas cerita pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dari sudut sains, iaitu di bawah topik genetik iaitu di bawah subtopik pewarisan So pewarisan dari istilahnya ataupun perkataan asasnya ialah waris So apa yang kita akan warisi daripada ibu dan ayah bermaksud dari sudut sifat, rupa bentuk dan sebagainya bukan membincangkan tentang warisan harta benda, rumah, tanah, tidak Okey, jadi seperti biasa sila sediakan tak apa, lihat dulu, dengar dulu video ini. Okey, kemudian nanti di samping mendengar tu buatlah catatan so mekanisme yang cikgu gunakan seperti biasa buku teks dan juga buku amali dan juga buku nota. Okeylah. Okey, dalam buku teks tajuk pewarisan. Okey, mari kita baca sikit Okey, cuba lihat gambar keluarga dalam gambar foto berikut. Nampak dengan jelas? Okey. Adakah mereka kelihatan seiras? Adakah semua ciri diturunkan dari ibu bapa kepada anak-anak mereka? Setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. Pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya dikenali sebagai pewarisan. Okey. Jadi cuba kita refleks diri kita. Kita lihat hidung kita, muka kita, dagu kita, mata kita. Ada tak membawa ciri-ciri ataupun persamaan dengan ibu dan ayah? So jawapannya pasti ada kan? Kalau tak banyak, sedikit. Okey, mari kita lihat istilah sains. Apakah yang dimasukkan dengan ciri dan juga trait? Apakah perbezaan? So ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Okey, contoh warna mata Jadi trait pula ialah variasi bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Okay, jadi trait untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat, warna biru, warna hijau dan sebagainya. Okey, ulang balik. So ciri ialah apa ciri? Kita nak bincang tentang warna mata. Kita nak bincang tentang bentuk hidung. Kita nak bincang tentang keadaan cuping telinga. Okey, bagi tiap-tiap itu dikenali sebagai ciri manakala ciri itu bagaimana pula? Di bawah ciri itu katakan cuping telinga, traitnya ialah telinga capang, telinga rapat ataupun telinga terbuka. Kalau hidung bentuk hidung ialah ciri, manakala traitnya ialah hidung yang tinggi, hidung mancung, hidung yang memek, hidung yang rendah dan sebagainya. Okey. So itu perbezaan dari sudut ciri dan trait. Boleh Okey, kemudian ciri seperti jenis rambut dan warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu dan bapa. Jadi biasanya kita cuba cek lah. Kalau rambut kita tu kerinting, mungkin kita mewarisi daripada ayah ataupun ibu kita. Kalau dua-dua tak ada, mungkin daripada tok wan kita. Betul Okey, jadi untuk mewarisi sifat tersebut ini contoh cuping telinga melekap. Cuping telinga bebas. Telinga bebas ni telinga capang Okey. Jadi sifat-sifat itu dibawa oleh yang tanda X ni. Masih ingat lagi? X ialah kromosom. Okey, ini contoh Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawal dan menutupi kesan alel resesif. Okey, nampak tu. Warna mata, warna biru katakan Okey, jenis darah, jenis B, kemudian warna rambut C, kemudian jenis rambut D. Inilah contoh alel dominan dan alel resesif pada kromosom Okey, lagi sebab apa? Ni lesung pipit Adakah lesung pipit trait dominan atau trait resesif? Kita nak carilah sama ada dominan ataupun resesif. Okey, kita nak lihat apakah bermaksud dominan dan apakah maksud resesif. Okey, rajah 5.10 itu gambar rajah X di atas tu, kromosom di atas tu menunjukkan sepasang kromosom homolog di dalam nukleus bagi setiap trait kita mewarisi dua salinan gen, satu daripada ibu dan satu daripada bapa. Huruf besar A, B, C, D adalah alel dominan, manakala huruf kecil A, B, C, D adalah
mewakili adalah resesif. Tahukah anda trait manusia yang manakah bersifat dominan atau resesif? Okey, jadual ini menunjukkan beberapa trait dominan dan resesif. Trait dominan, boleh mengulung lidah. Trait resesifnya, tidak boleh mengulung lidah. Trait dominan, rambut hitam. Resesifnya, rambut perang muda. Trait dominan, cuping telinga bebas. Manakala trait resesif, cuping telinga lekap. Jadi maksudnya begitulah. So yang ini bagaimana? Langsung pipit. Dominan atau resesif? Cuba kita fikirkan. Okey, jadi mekanisme pewarisan ini telah dikaji oleh seorang saintis lah pada tahun abad kurun yang ke-18 itu, kurun yang ke-19, iaitu Gregor Mendel atau dikenali sebagai bapa genetik. Gregor Mendel ialah orang yang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. So dia mengkaji. Mendel menggunakan pokok kacang pear berbaka tulin dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa, sebagai contoh ketinggian, iaitu tinggi atau rendah. Mendel melakukan kacukan antara satu pokok kacang pear tinggi yang berbaka tulin dengan kacang pokok pear kerdil yang berbaka tulin. Pokok tinggi berbaka tulin ialah pokok yang mempunyai genotip TT, T besar. Dalam beberapa generasi sebelumnya. Okey, kita sambung semula. Okey, jadi ada TT besar dan juga TT kecil. TT besar ialah yang mempunyai pokok yang tinggi, manakala TT kecil ialah pokok yang rendah. Okey, cara penulisannya beliau tulis beginilah. Okey, pokok kacang pear tinggi berbaka tulin TT besar, manakala pear kerdil TT kecil. So TT besar dengan TT kecil ni digabung, kemudian ditulis secara bersilang. Okey, pada awalnya TT besar ni dipecahkan kepada T besar. Manakala T kecil. Kemudian dia didarab silang ataupun digabung secara bersilang. T besar, T kecil. So itu hasilnya. Apabila T besar ini digabung dengan T kecil ini, maka hasilnya T besar, T kecil. So bila T besar adalah dominan. So dia akan memberi contoh ataupun menghasilkan bentuk ataupun pokok yang tinggi. Manakala yang ini pun sama, sebab ada T besar. Ini pun sama, T besar. Tapi yang ini pun sama, T besar. Jadi kesimpulannya, pokok kacang itu semuanya memberi kacukan pokok yang tinggi sebab mempunyai T besar. Okey, bagaimana dengan yang ini pula? Asalnya T besar, T kecil. So bila dipisahkan, diceraikan, T besar, T kecil. Yang ini pun sama, T besar, T kecil. Kemudian sama seperti tadi, digabungkan T besar dengan T besar. So hasilnya T besar. Okey, kemudian T besar, T kecil, T besar. Kemudian T besar, T kecil. Okey, jadi peratusan untuk mendapat pokok yang tinggi sebanyak 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Dan untuk mendapat T kecil hanya sekali sahaja. Okey, dapat Okey, sama juga dengan yang di bawah ni, iaitu bapa boleh mengulung lidah, jadi B besar. Dan ibu tidak boleh mengulung lidah, B kecil. Okey. So diceraikan terlebih dahulu. Maka hasilnya yang boleh menggulung lidah sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Betul kan? 1, 2, 3, 4. Jadi anak yang dihasilkan ataupun anak yang lahir yang mempunyai kebolehan untuk menggulung lidah adalah 100%. Okey, yang ini pula ialah pewarisan dari sudut jantina. Jantina.
Okey, mari kita lihat eksperimen Mendel menunjukkan bagaimana. So bapa, kalau masih ingat lagi, bapa ialah 44 tambah XY. Y itu menunjukkan bapa, iaitu jantina lelaki. Manakala ibu 44 tambah XX, iaitu kedua-duanya adalah perempuan. Kemudian dibahagi dua, bahagi dua, so lihat bahagi dua betul-betul. So 44 bagi 2, 22, 22. Okay, 22, 22. Kemudian XY dibahagi 2. Okay, satu turun ke X, satu turun ke Y. Itu kaedah bagaimana kita membelah atau menceraikan. So sama juga yang di sebelah sini. Okay, 44 tambah XX dibahagi 2. Okey, so apabila digabungkan seperti tadi, 22 dengan tambah X dengan 22 tambah X daripada ibu. So hasilnya begini. Okey. Kemudian 22 tambah Y dengan 22 tambah X. So hasilnya begini. Okay, jadi kesimpulannya kita melihat kepada 44 itu ialah nombor ataupun bilangan kromosom bagi manusia. Yang kita lihat ialah XY, XY, XX. Okay? Jadi kalau XX, kebarangkalian anak tersebut adalah perempuan. XX juga perempuan. XY lelaki. XY lelaki. Jadi rasionya ialah 50%. Okey, so itu yang berada di dalam buku teks. Okey, sekarang kita lihat buku amali ya. So dalam buku amali aktiviti 5.7 mekanisme pewarisan. Okey, apakah maksud istilah berikut genotip? Genotip ialah kandungan genetik sesuatu organisma. Fenotip ialah sifat. So ada nampak perkataan fenotip, F. So F senang je nak ingat. So ini ada F dan sifat pun ada F. Jadi fenotip ialah sifat. Okay, genotip. Okay, genotip pula bagaimana? Genotip pula adalah G dan G, genetik. Menceritakan tentang genetik. Okay, itu cara nak ingat lah. Okey, seperti tadi kita lihat tinggi dan rendah. Okey, kita akan pisahkan T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Kemudian digabungkan. T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Kemudian T besar dengan T kecil. So akan jadi T besar, T kecil. T besar dengan T kecil, T besar, T kecil dan seterusnya. Okey. Mudahnya tu. Okey, kemudian apakah proses X? Proses X ialah proses meiosis. Manakala proses Y ialah persenyawaan. Nampak tak? Ini proses X, ini proses Y. Proses X ialah meiosis. Manakala proses Y ialah proses X ialah meiosis, okey betul, dan proses Y ialah persenyawaan. Okey, yang inilah eksperimen lah. Kalau kita nak buat eksperimen tu, okey, T besar ialah trait tinggi. Okey, manakala T kecil ialah trait rendah. Kita masukkan dalam jadual tersebut genetik. Okey, T besar, T kecil. So bagaimana kita nak tahu dia tinggi ke rendah? Kita merujuk kepada genotip. So bila ada T besar,
maka fenotipnya ialah tinggi. Yang ini ada T besar maka tinggi. T kecil tu rendah So T besar tinggi dia rendah, tinggi yang lebih dominan lah. Kemudian ini T kecil maka dia rendah. T kecil dia rendah. Okey, so ratio dia 1:1. Okey, kemudian mekanisme penentuan jantina tadi pun kita dah bincang okey, kita tulis balik. So daripada bapa, ingat daripada bapa 44 tambah XY dia ada XY, ada Y sebab itu bapa. Manakala ibu 44 tambah XX. So kita ceraikan, pisahkan seperti yang berikut Jadi barisan atas tu ialah gamet ataupun di bahagian sebelum persenyawaan Kemudian apabila digabungkan dia akan jadi seperti dalam jadual ataupun dalam eksperimen Mendel ini So kalau kita lihat di sini, apabila ada unsur XX maka anaknya perempuan. XX perempuan, XY lelaki, XY lelaki. Sebab apa lelaki? Sebab ada unsur Y Y. So Y datang daripada bapa sedangkan ibu semua XX. Okey, namakan dua jenis kromosom seks. Jadi kromosom X dan kromosom Y Itu kromosom lah. Nyatakan bilangan dan jenis kromosom seks yang hadir dalam sel seorang lelaki. Bagi lelaki, satu kromosom X dan satu kromosom Y. Manakala perempuan, dua-dua adalah kromosom X. Nyatakan jantina yang terhasil apabila ovum disenyawakan oleh sperma yang mengandungi kromosom X. Jadi bila ada X, dia ialah perempuan. Y, lelaki. Siapakah yang menentukan jantina seorang bayi? Bapa atau ibu? So jawapannya ialah bapa. Tanpa bapa, maka sebab yang mengandung ialah ibu Jadi ibu hanya membawa kromosom X dan X. Sudah pasti anaknya perempuan. Tapi oleh kerana ada kemasukan kromosom Y daripada bapa, maka anak akan bertukar. Okey, bertukar menjadi lelaki. Okey, so ini ialah proses persenyawaan Jadi sperm membawa jumlah 22 tambah Y Manakala ovum 22 tambah X. So digabungkan menjadi 44 tambah XY, maka anaknya lelaki. Okey, manakala kalau kata sperm ada membawa X dan ovum pun X, maka 44 tambah X, maka anak yang lahir adalah perempuan. Okey, kemudian inilah proses bagaimana jantina bayi ditentukan So daripada XX dia akan besar menjadi XX, XY besar terasing menjadi XY. Okey, so bila digabungkan dia akan jadi seperti beginilah. So XX perempuan, XY lelaki, XX perempuan, XY lelaki. Okey. Apakah gamet M? Mana M? M. Oh, yang ini M kan? Yang ini M. So M ialah Y. Bila Y sperm lah sebab Y ialah lelaki. Okay, nyatakan proses K. So K ialah proses meiosis. Okay, peringkat awal. Okay, kemudian nyatakan jantina bagi anak N. Okay, N di sini. So kita dapati XX. So anaknya adalah perempuan. Okay. Berdasarkan raja, nyatakan peratus untuk mendapat anak lelaki. So dapat anak lelaki ialah 50%. Jantina seorang bayi ditentukan oleh jenis sperm yang mempersenyawakan ovum. Okey, jadi selesai untuk buku Ahmadi. Seperti biasa di dalam Google Classroom nanti apabila kamu masuk ada satu quiz. Quizy, jadi tolong jawab, dan seperti biasa sila masukkan ataupun type lah berapakah jumlah markah yang kamu dapat dalam Google Classroom tersebut. Dan kalau ada apa-apa komen atau kesimpulan, contoh pada hari ini saya dapat memahami bagaimana kaedah pewarisan berlaku, so boleh cerita bla 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 dan sebagainya lah. Okay, di dalam Google Classroom tersebut. Okay, itu saja pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.